والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kenyataan adalah jalanan ulama pada zahir ayat-ayat mutasyabihat itu terbahagi kepada 3 mazhab sebagaimana yang maklum sebutannya dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia semata-mata masih memberikan kita boleh berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah. Dapat pula kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Diberi kita keupayaan dan kebolehan untuk taat, menjauhkan maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga beri kita keinginan untuk ilmu, untuk mempelajari perjalanan agama ni agar benar-benar kita hidup sebagai orang beragama. Alhamdulillah. Diberi kita pula kesungguhan untuk taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Diberi kita kelambangan masa, keupayaan boleh hadir pagi ini untuk salat subuh berjemaah. InsyaAllah manfaatkan tuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Irsyadil Jawiyin. InsyaAllah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, kenyataan. Dengan bahasa lain, pernyataan. Ini ada beberapa penjelasan dia nak beri. Nisbah dengan apa telah kita bicara lepas. Ada istilah salaf khalaf, itu adalah perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Yang ini dia nak sebut. Satu lagi ada tambahan dan pembahagian di situ. Yang lepas disebut adalah perjalanan haqq, perjalanan yang betul. Apa yang dikatakan salaf khalaf dikedaki dengan salaf ialah jumhur salaf, dikedaki dengan khalaf ialah jumhur khalaf. Itu juga lah kaedah masing-masing salaf. Kaedah dia tafwid dengan makna tafsiruha qira'atuha, serahkan makna dia bulat-bulat ke Allah Ta'ala, beriman saja apa makna serah pada Allah Ta'ala. Tafsiruha qira'atuha, tafsir dia adalah dengan bacakan saja ayat Quran ni. Ataupun istilah yang disebut ialah amiruha kama ja'at, lalukan saja ayat mutasyabihat ni macam mana dia datang, maksudnya baca. Kaedah khalaf adalah kaedah takwil, kaedah memalingkan makna asal yang bertentangan, yang berlaku kontradik antara ayat mutasyabihat ni dengan ayat Quran yang adalah merupakan ayat muhkam. Sudah semestinya ayat yang muhkam, itulah ayat mutasyabihat ini, dia mestilah ditakwil supaya matching, tally, supaya synchronize dengan makna yang ada pada usul akidah dalam ayat-ayat muhkam. Besar sekali pada makna la ilaha illallah. Jadi sambungan kita ni kata dia adalah jalanan ulama pada zahir ayat mutasyabihat itu terbahagi kepada 3. Ada 3 mazhab. Sebagaimana yang maklum sebutannya dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Lihatlah antaranya kata dia dalam risalah Manhaj Ahli Sunnah.
Ni kitab dia juga kau. Pengarang ni sendiri antara dia tulis nama kitab Manhaj Ahli Sunnah. Bahkan ada kitab Manhaj Ahli Sunnah yang bahasa Arab ni. Begitu banyak kitab ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengarang untuk menunjukkan ada 3 pembahagian ni. Mazhab yang pertama, kata dia, mazhab yang tak takwilkan dia. Tak takwil langsung ayat Quran ni. Lepas tu, tetapi diperlakukan di atas segala zahir-zahirnya. Tapi ayat ni dilalukan atas zahir. Maksudnya kalau ayat sebut tangan, tangan. Sebut muka, muka. Sebut mata, mata. Itu makna diperlakukan di atas segala zahirnya. Kata dia ini atau istilahnya dipanggil, ini adalah mazhab musyabbihah. Ni pahaman sesat lah. Tak boleh ikut lah ni. Pasal apa? Ada pula mata makna mata. Tangan makna tangan. Muka makna muka. Ada pula gitu. Bahasa saya sebut ni bengap ke apa? Oh, bahasa mudah gitu kan. Pasal dia bertentangan dengan ayat Quran. La ilaha illallah. Bertentangan dengan Qul huwallahu ahad. Bertentangan dengan Laisa kamitslihi syai'. Bertentangan, bila bertentangan ni mestilah rujuk pada ayat muhkam. Jadi golongan ni dipanggil musyabbihah. Maksudnya kumpulan yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kerana Allah Ta'ala mustahil serupa dengan makhluk. Khasnya pada ayat mutasyabihat ni, yang dia menyebut seolah-olah Allah Ta'ala ni beranggota. Walaupun dia tak pernah guna bahasa anggota tu, tapi di atas dia kata Allah ada mata, Allah ada muka, Allah ada tangan. Atau seumpama dia yang datang daripada Al-Quran begitu ke hadis, dia berpegang dengan zahir ayat tersebut. Atau Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala naik, Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah Ta'ala bersemayam. Dia kata bersemayam dengan makna bersila, bersemayam dengan makna berada, bersemayam dengan makna berehat. Macam-macam hal ikut zahir kepala otak dia. Yang ni musyabbihah. Itu mazhab satu. Semestinya kalau atas kita faham mazhab musyabbihah, tolak, tak boleh pakai. Dan pahaman ni lah pahaman Pak Wahab tu. Walaupun tengok macam murni sikit. Dia kata apa? Ada muka-muka yang layak. Nak muka tak layak untuk Allah Ta'ala. Kalau tak faham tu, tak saya guna bahasa. Allah ada anak, biar anak yang layak. Okey. Bukan sebarang anak. Anak yang layak. Allah ada isteri yang layak. Boleh? Ada pula. Yang ni yang masalah ni. Pasal dia nak pakai zahir juga. Lepas tu tanggung yang layak. Muka yang layak. Hujah dia apa? Allah yang kata. Takkan kita nak menafikan. Orang macam ni kena akui akidah dia. Baik, Allah mengatakan, Allah yang sebut dalam Quran, takkan kita nafikan? Baik. Kalau ada dalam Quran sebut Allah Ta'ala pelupa, macam mana? Allah Ta'ala pelupa ke tak? Boleh lupa. Kalau Allah yang kata Allah lupa, macam mana? Nasullaha fanasiyahum. Allah Ta'ala, orang-orang musyrik ni lupa Allah Ta'ala, tak kenal Allah Ta'ala. Apa jadi? Fanasiyahum. Allah Ta'ala lupakan mereka. Jadi Allah Ta'ala sifat pelupa daripada ayat Quran tu. Kalau Wahabi ni tanggung macam mana atas kaedah dia? Allah yang kata dia pelupa, macam mana? Allah pelupa, lupa yang layak macam mana? Okey. Okey. Lupa yang layak. Layak ke lupa tu dah kan? Apa benda lupa yang layak ni? Bodoh apa? Bengap apa? Bahasa bengap ni senang. Allah Ta'ala pembunuh. Apa je soalan ni? Kalau Allah yang kata dia yang bunuh, qatalahumullahu anna yufakun. Membunuh, Allah Ta'ala bunuh mereka. Ya? Kalau Wahabi je, Allah bunuh. Allah yang kata Allah bunuh. Takkan nak Nabi.
Allah bunuh yang layak. Oh, semua layak. Benda yang tak masuk akal pun habis semua dilayakkan Allah Ta'ala. Adakah dengan semata-mata menyebutkan layak pada Allah Ta'ala tu, yang tu akidah yang betul? Macam tu. Berserabut. Esok ke depan esok habis semua benda-benda yang tak betul datang zahir ayat, semua layak dengan Allah Ta'ala. Layak dengan Allah Ta'ala. Layak dengan Allah Ta'ala. Adakah dengan semata-mata bahasa layak dengan Allah Ta'ala tu selayaknya hatu berkata pada Allah Ta'ala, sedangkan apa dinisbahkan pada Allah Ta'ala tu benda yang tak layak. Nak yang tu atas kaedah nak menunjukkan batilnya fahaman dan hujah dan alasan yang diberi oleh kumpulan-kumpulan yang musyabihah yang macam ni. Mungkin dia tak baca Quran habis kot. Dia baca Quran pun belajar ayat mutasyabihat aja. Ayat muhkam tak belajar tu satu. Tak pernah baca Quran lain kot untuk melihat ada ayat Quran lain yang kalau dia berpegang dengan atas prinsip dia, Allah yang kata, takkan kita nak nafi. Kalau Allah Ta'ala dia kata lupa macam mana? Kalau Allah Ta'ala kata dia bunuh orang macam mana? Saya pernah kelahi dengan puak-puak ni. Bila kita sebut macam tu, sebenarnya dia tak faham bahasa Arab. Dia tengok terjemah. Memang dalam asalnya dia kata Allah yang kata macam tu. Bila dalam Quran sebut wajhu tu, Allah kata gitu. Allahumma salli wa sallim. Tapi bila ayat Quran sebut nasullah fa nasiyahum, mereka lupa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan mempedulikan mereka di akhirat esok. Oh, takwil tukar pula mana? Tak pula kata Allah Ta'ala lupakan mereka. Tak kata pula mana Allah Ta'ala pelupa. Kalau kata lupa pun kata dia, Allah lupa tu bukan Allah Ta'ala pelupa. Allah Ta'ala lupa ni bukan maknanya tu, dia mesti ada mana yang sepatutnya pada Allah Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala lupa. Oh pula, pandai pula. Tak pula pegang zahir. Yang dia kata takkan Allah Ta'ala pelupa. Habis tu. Bahkan soal awal-awal pun tanya dia, kalau kita tanya dia, Allah Ta'ala lupa ke? Takkan Allah Ta'ala lupa? Mustahil. Engkau lupa ke dalam Quran Allah Ta'ala kata dia lupa? Sengap dia. Diam. Merah muka. Sikit. Yang ni mazhab musyabihah. Mazhab ni sesat. Satu. Yang kedua, mazhab yang kedua, sungguhnya bagi ayat mutasyabihat ni takwil. Ada takwil. Maksudnya ayat musyabihah takwil. Tetapi dalam masa yang sama menahan mereka itu daripadanya serta menyuci akan i'tiqad mereka itu daripada menyerupai Tuhan dengan sesuatu pun. Mazhab ni kata memang ada takwil, tapi menahan mereka itu, maksudnya dia inkifaf, dia tahan diri mereka itu daripadanya, daripada takwil. Dia kata boleh takwil, tapi dia tahan diri daripada mentakwil. Faham ni? Dia kata boleh takwil, tapi dia tak takwil tafsili. Dia menahan daripada takwil, maksudnya menahan daripadanya daripada takwil, dia tahan daripada takwil tafsili. Dalam masa yang sama menyuci, maksudnya mentanzih mereka itu akan i'tiqad mereka itu, kumpulan ni, daripada menyerupai Tuhan dengan suatu pun. Allah ni takkan ada layak untuk dinisbah pada dia suatu apa-apa ciri dan sifat makhluk. Dan ini, kaedah kedua ni adalah mazhab salaf. Kita selalu dengar mazhab salaf ni tak takwil. Betul ya tu. Ke depan pun memang disebut rasanya. Memang mazhab salaf tak takwil. Untuk apa dia? Dia tafwid. Dia serah, masa yang sama dia tanzih. Dia serahkan makna pada Allah Ta'ala, masa yang sama dia kata bukan makna muka, menafi makna tak selayaknya pada Allah Ta'ala, tanzih Allah Ta'ala, maksudnya bersihkan Allah Ta'ala daripada sifat yang tak sepatutnya.
Kan kaedah salaf ni adalah tafwid bukan takwil. Bagi faham elok bahasa tu. Yang salaf tak takwil tafsili, tapi dia takwil ijmali. Salaf dia tak takwil tafsili, tapi takwil ijmali. Apa benda takwil ijmali tafsili ni? Tafsili ni maksudnya bagi huraian betul-betul apa makna ayat mutasyabihat tu dengan makna yang sepatutnya mengikut qawaidul Arab. Kita lepas sebut dah. Ada istilah majaz, istilah kinayah, ada istilah isti'arah, ada banyak akli, banyak mursal, banyak yang tu kena tengok qawaidul lughah. Itu juga ada qawaidul aqliyah. Yang berlaku ta'arud bertentangan ni tak munasabah langsung antara yang menyanggah qawaidul aqliyah ni apa dia? Dia adalah al-waqi' satu, dan qawaidul aqliyah ni apa? Memang tak masuk akal untuk nisbahkan perkara-perkara yang membatalkan makna ketuhanan. Itu qawaid aqliyah dia. Kalau kata Allah Ta'ala lupa, Tuhan lupa. Kita lupa pun masalah. Betul? Tuhan bunuh orang. Kita bunuh orang pun masalah. Takkan Allah bunuh orang? Boleh? Nak faham? Dia menyalahi dengan qawaid aqliyah. Tuhan berjuzuk beranggota. Biar benar Tuhan juzuk anggota. Kalau itu dia berkomponen lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi salaf ni dia tak takwil ijmali. Dia tak takwil tafsili, tapi tetap takwil oleh dia. Apa dia? Takwil ijmali. Ijmali maksudnya ringkas. Apa maksud dia takwil ijmali? Tak mengertikan makna ayat Quran yang zahir itu kepada apa-apa makna. Itulah takwil nama dia. Tapi takwil ijmali. Pasal mesti tak ada makna. Mesti. Untuk kenapa tak salah makna? Kenapa tak bagi makna? Pasal tak tahu makna. Serah makna pada Allah Ta'ala. Takwil lah nama dia tu. Pasal apa dipanggil takwil? Memalingkan makna asal kalimah kepada makna lain. Tapi apa makna lain tu? Tak dihurai. Tetap dia kata bukan makna muka. Subhanallah. Mustahil al-wajhu dengan makna wajhi. Mustahil al-yad dengan makna yadi. Mustahil, 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 mustahil. Maksud apa? Muka adalah juzuk, tangan adalah juzuk, mata adalah juzuk, dia anggota. Mustahil Allah Ta'ala berjuzuk beranggota. Mustahil Allah Ta'ala berjuzuk beranggota. Bila dah mustahil, mesti ada makna muka. Kalau terjemah tu, mesti ada makna wajhi, mesti ada makna yadi, mesti mana ada ayun dalam Quran tu. Mesti ada. Itu apa makna dia? Wallahu alam. Subhanallah. Daripada makna-makna yang tak selayaknya dengan dia. Itulah takwil nama dia. Kenapa panggil takwil? Kenapa panggil takwil? Kenapa panggil takwil? Awal-awal yang lain nak kena tampur. Palingkan daripada makna asal kepada makna yang lain. Cuma tak dihurai makna tu apa? Makna apa? Subhanallah. Makna apa? Subhanallah. Makna apa? Subhanallah. Yang ni salaf. Ni original salaf. Alif lam mim. Ada makna tak sepatutnya? Apa makna? Bukan huruf alif, huruf lam, huruf mim. Lah sebutan macam tu lah. Tapi takkan Quran ni huruf alif, huruf lam, huruf mim je. Ada makna gitu. Takkan Quran ni cerita huruf je. Takkan cerita ABC je. Mesti ada makna. Quran mesti makna hebat. Takkan makna huruf semata-mata. Untuk apa makna dia? Wallahu alam. Tak selayaknya untuk makna tu semata-mata huruf semata-mata. Makna huruf ni huruf bukan ada makna. Tapi mesti ada makna. Apa makna? Wallahu alam. Boleh? Boleh. Takwil lah tu. Takwil lah tu. Kenapa takwil? Kenapa takwil? Tak faham dia orang.
Kenapa? Palingkan daripada makna asal kepada makna lain. Cuma apa makna? Wallahu alam. Tahan. Apa makna? Wallahu alam. Apa makna? Wallahu alam. Kita terus habis bicara bab tu. Boleh faham? Yang inilah istilahnya salaf. Siapa? Tak bicara. Tak bicara. Inilah nama dia tafwid. Inilah nama dia tafwid. Inilah nama dia tafwid. Dengar elok-elok hak Wahabi syarah macam mana? Tak serupa macam ni. Lain langsung. Jauh bumi dengan langit. Masuk ke laut. Jatuh gaung. Sesat. Orang cakap macam tu. Dia orang ke apa? Pak Wahab ke tak? Yang dia cakap macam tadi. Ada muka. Muka. Okay? Apa makna muka? Muka lah. Allah yang kata muka. Ar-Rahman al-Arsh istawa. Duduk. Allah yang kata Allah duduk. Takkan kita nak kata dia tak duduk? Dia bengap. Tak boleh. Bahasa saya bengap. Boleh. Itu masalahnya. Dia berpegang dengan zahir ayat. Jadi asal nak bagi ambil perhatian tentang tu, tentang mana tentang dia kata mazhab salaf ni mereka kata memang ada takwil, tapi menahan daripadanya daripada takwil yang tafsili. Jadi ada takwil ijmali. Tapi dia tak hurai dengan takwil tafsili. Itu lagi faham elok istilah. Jadi kalau ulama salaf ni kalau kita sebut tak takwil apa? Tak takwil tafsili. Tapi takwil tak? Memang takwil. Takwil apa? Ijmali. Jadi kalau faham sekali itu, salaf dan khalaf ni tak ada khilaf dari sudut ayat-ayat mutasyabihat. Tang mana? Tang takwil. Cuma khalaf takwil tafsili. Jadi ijmali mun ijmali, tafsili mun tafsili. Itu khalaf. Salaf takwil ijmali saja. Dia ada makna mustahil maknanya itu. Apa makna? Wallahu alam. Mesti bukan makna macam tu. Itu takwil. Tapi takwil apa? Ijmali. Kenapa ijmali? Pasal dia tahan daripada menghuraikan dia, bahkan tafwid, serah makna pada Allah Ta'ala. Itulah dipanggil mazhab salaf. Mazhab yang ketiga, sungguhnya kata dia ditakwilkannya ayat mutasyabihat ni. Dah faham ni takwil apa pula ni? Ditakwilkan dia dengan takwil tafsili. Kalau takwil tafsili, ijmali macam mana? Ijmali mestilah. Bahkan bukan saja takat ijmali, takwil dia ada takwil tafsili. Ambil istilah tu. Takwil tafsili. Yang ni adalah mazhab khalaf. Berkata Ibnu Burhan. Dia kata macam ni, kesimpulan daripada tiga ni. Dan yang pertama daripada mazhab ini batil. Apa makna batil? Palsu. Bahasa lain palsu apa? Sesat. Sesat tu macam mana? Sesat ni, sesat barat. Kopi sedap lagi bahasa tu. Sesat ni apa? Keluar pada ajaran Islam. Sesat lah. Boleh ke jadi kafir? Ya, boleh jadi kafir. Kalau tak jadi kafir, kalau macam mana? Kalau tak jadi kafir pun atas nama sesat dia ialah batil, tak betul. Nak sebut tentulah kan. Jadi mazhab ni batil, tak betul, salah, sesat. Tak ada fahaman yang kalau mengintikadkan Allah Subhanahu Wa Taala berjuzuk anggota ni, nak kata dia pandangan yang sahih, pendapat yang betul, tak boleh sama sekali. Batil, palsu, sesat. Bahkan kalau sebut terang-terang Allah Ta'ala ni memang ada muka, memang ada tangan, terang-terang sebut muka ialah muka. Hak tu dia khawatiri, takut-takut kufur terus. Pasal apa? Memang pegang dengan zahir ayat gila babi.
Pegang gila babi betul-betul. Allah memang ada muka. Allah memang ada mata. Tapi puak-puak yang kata macam tu, sampai bab macam tu dah juga. Bila sebut kata duduk atas arah, duduk sungguh lah. Lepas kedebuk-kedebuk dia, hujah berapa. Itu saya ada tengok satu video Pak Arab tu. Pak Arab yang saya sebut tu lah. Dia baca apa? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Cerita Nabi Nuh ni, Allah Ta'ala kata dia, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina. Tu dia kata, Pak Arab ni tak kerti Arab tu. Kamu buatlah kapal, Allah Ta'ala wahyukan Nabi Adam, Nabi Nuh kata dia, kamu buatlah kapal dengan pemerhatian kami. Dengan pemerhatian kami. Dia Arab Syria. Kahwin dengan Melayu, duduk Malaysia. Tapi dia terjemah apa? Pemerhatian kami. Maka Pak Arab ni. Pak Arab ni yang duk kata tak boleh takwil. Dia kata takwil ni perempuan mujassimah, kata dia. Mentakwil ayat Quran macam Yahudi Nasrani. Panggil sekali. Dalam masa yang sama dia pun takwil. Wasna'il fulka bi'ayunina. Ayunina tu dia tak terjemah mata, dia terjemah penglihatan. Tadi kata tak boleh takwil. Penglihatan dengan mata berbeza. Apa beza? Sebut. Mata juzuk. Penglihatan sifat. Ya, ada pada mata. Pandai pula pergi tukar mata ke mana, sifat. Sampai sudah dia tak sebut. Saya duk tunggu je dia tak sebut mata. Kot disebut mata tu nampak pelik lah kot. Kamu buatlah kapal dengan mata kami. Kalau ayat bab tangan tu, ada video ke, ada cerita kan. Dia kata, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kata dia, Allah Ta'ala yang kata. Allah sendiri yang kata. Kata dia, kenapa kamu tak mau sembah, tak mau beri penghormatan, beri sembah kepada Nabi Adam ni, yang aku cipta dengan dua tangan aku. Itu terjemah dua tangan. Dia terjemah dua tangan. Allah yang kata Allah ada dua tangan. Kata Asy'ariyah Maturidiyah takwil. Takkan ada dua kudrat, kata dia. Bodoh. Dua tu bukan dua kudrat lah. Mana ada dua kudrat? Kaedahnya apa? Satu kudrat, satu iradat. Itu takwil. Dia peningkan kepala dia. Dia kata biadai itu dengan mana dua kudrat. Oh ni kata dia pahaman sesat. Takkan Allah Ta'ala ada dua kudrat? Yang dia selamba je kata Allah Ta'ala ada dua tangan. Allah yang kata dia dua tangan. Bila mata, tak sebut pula mata. Mata pun bukan sebut satu mata. Satu mata tu Dajjal. Antara Dajjal ni sesat. Sesat ni antara sesat golongan sesat, perempuan tu lah sesat. Bopi bahasa gitu. Ayun tu bukan mata. Ayun tu jamak bagi ainun. Ainani ayun. Dia tak erti bahasa Arab tu. Orang Arab dah lupa Arab. Tak boleh, saya bengar sikit dengar macam tu. Pasal itu kita muskil lah. Dia duduk menentang takwil pada satu tempat, masa yang sama dia juga mentakwil ayat Quran. Ada satu doktor tu kan, doktor Pasir Bedengur tu. Dia kata apa? Memang Allah duduk di arasy Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kata dia. Bila sampai ayat Quran, innallaha ma'ana, ditakwil lah ayat Quran tu. Allah Ta'ala bersama kita. Dia kata takkan Allah Ta'ala bersama dengan kita. Kalau kita pergi jamban, nanti Allah pun pergi jamban juga. Jadi tak munasabah kita pergi jamban, Allah Ta'ala pergi jamban. Jadi satu kena takwil. Bukan Allah bersama kita, ilmu Allah bersama kita. Oh, dapat dah, kita jumpa dah bapak ni. Apa dia? Bengap. Dia kata tak boleh takwil pada satu ayat, tapi pada ayat lain dia takwil dia pula. Nampak bengap, nampak? Bengap. Boleh faham bengap tu apa? Apa bengap? Bengap ni apa? Bahasa kampung je saya ngajar bahasa saya kan. Kasar je ni lah. Bengap tu, bengap. Tak bisa dengar. Tahu, tapi tak tahu. Ni apa pun, ni apa tahu tak tahu ni apa benda nak kena, nak bengap. Apa dia bengap? Bodoh. Bengap tu bodoh lah. Wah cerdik sikit. Bengap tu kan.
Bengap ni. Dia tak peka kan? Dia tak peka, dia tak sensitif. Satu masa yang lain dia kata tak boleh takwil, satu masa yang lain dia takwil. Kenapa dia takwil innallaha ma'ana? Kenapa dia tak takwil ar-Rahman al-Arsy istawa? Kenapa dia tak takwil Pak Arab tu lah? Kenapa dia takwil pada a'yunina, mata-mata kami? Kenapa tak kata Allah yang kata dia banyak mata? Saya nak dengar tu dia cakap kan. Sampai sudah tak sebut. Nak dengar video dia. Kalau saya tak passion bawa video tu pasang, nak dia kata. Boleh je nak buat itu kan. Dia orang jenis tu. Kita boleh je. Bukan passion itulah. Kita nak ajar betul. Dia orang ni memang pasang video dengan ustaz ni kata macam ni. Untuk dia jawab. Dia jawab pun tak betul. Dia jawab pun tak betul. Ya Allah, ya Allah. Allahumma arhamna jami'an wahdina. Nak sebut apa ni? Jadi mazhab ni batil. Sebut itulah, tak batil. Tak mana batil ni? Pasal dia mazhab pertama ni yang dia pegang makna zahir ayat. Tapi ada tempat lain dia tak pegang pula dengan zahir ayat. Itu yang kata bengapnya mereka ni. Tak reti, tak faham. Dia tak reti kita duk kelahi dengan itu, kelahi apa. Muskil kita tu pasal dia ni apa? Boleh bermuka-muka dari segi pendapat. Ketika ni dia kata tak boleh takwil Ar-Rahman al-Arsy istawa. Mai kata innallaha ma'ana, dia takwil. Ni jadi mufti ni, doktor ni. Doktor Pasir Pendengar ni jadi mufti. Lepas itu jadi mufti, lepas tu tak jadi mufti, lepas tu jadi mufti balik. Mufti ni. Yang ni seorang ni, yang ni tak apa lakuk Melayu kan. Ni seorang ni Pak Arab. Pak Arab ni pun negeri dia, tempat dia duduk, dia tak boleh ngajar. Negeri jiran dia pun tak boleh ngajar. Pung terpelanting, pergi duduk negeri Pasir Pendengar tu. Boleh ngajar. Negeri Pasir Pendengar tu panggil dia ngajar. Sama juga. Pada bab dua tangan dia takwil. Dia tak takwil. Allah Ta'ala buat dengan dua tangannya. Allah yang kata dia ada dua tangan. Oh, sedap je. Untuk wasna'il fulka bi'ayunina. Dia kata apa? Allah Ta'ala perintah buatlah kapal dengan penglihatan kami. Ayun bukan penglihatan. Ayun dengan mata-mata kami. Katalah Allah Ta'ala ada banyak mata. Ayun ni banyak mata. Dia tak cakap tu. Sampai sudah saya tunggu. Dia tak cakap. Tak cakap. Saya nak tengok betapa tegarnya dia dengan tak takwilnya dia tu. Rupanya takwil. Pecah, terbelang, bengap. Baliklah kamu jalan sebenar. Kalau kau dengar video ni, kau taubatlah elok-elok. Kau jawab pula aku cakap tak betul, kau balas balik. Tegakkan benda masa kau, yang kau takwil tu pasal apa? Orang macam tu kadang saya risau macam ni kepada. Itu dia kan. Bini dia agak-agak macam mana? Bini dia agak support dengan dia. Pasal kita tak pernah dengar bini dia respon kan. Agak-agak kalau ada bini dia, kita minta bini dia respon. Sajalah saya berfikir macam tu kan. Pasal bila dia bercakap macam tu, bila tengok ada pertikaian, takkan isteri dia tak ada take part langsung dalam memberikan apa-apa pandangan ataupun terkesan daripada masyarakat yang balas dia. Saya sebut tu pasal saya pun ada isteri tau. Bila saya cakap macam ni, ada bahasa saya kasar, isteri saya tegur je. Apa cakap ni kasar sangat. Kasar memang kita orang kampung. Saya tegakkan benda masa saya. Orang kampung. Cakap kasar, tak reti nak cakap lembut-lembut itu. Memang kita kasar pun cakap. Tak reti nak berlakon lembut-lembut itu. Kasar-kasar pun kita sebut betul. Cuma bahasa kasar. Tapi orang dah biasa kita dengar kita cakap ni, tak ada herannya, bukan jadi kasar pun. Kalau dah biasa duk hulu dengar saya bercakap ni, tak ada heran. Macam ada satu orang tu, dia penceramah, masuk, orang tengok video dia, beratus-ratus ribu, sampai juta pun ada. Motivasi macam-macam. Cakap ni, saya haram jadah. Cakap bahasa Kedah lah kan. Ada 2-3 orang Kedah yang macam tu. Yang ada yang popular, itu sangat popular. Ada
Memang popular dia orang. Memang yang seorang tu motivasi kan. Motivasi dia dulu cikgu sampai dia berhenti kerja. Pasal apa? Memang bercakap tentang agama ni, tapi motivasi. Buka Mahat Tafiz apa-apa. Cakap tu wow. Sorry saya punya bahasa saya kat itu haram jadah kata dia ni. Biasa kalau orang Kedah sebut haram jadah ni biasa Main ada orang ni ala macam ahli sufi sangatlah, warak tak kira lah kan. Kata dia penceramah ni menggunakan bahasa haram jadah. Tak selayaknya maki hamun. Kalau duduk hulu, itu kalau orang Kedah biasa haram jadah. Macam kita sebut bodoh kan. Ada ustaz tu memang zikir mulut dia bodoh kan. JKK bodoh. Orang gelak dia sebut bodoh. Saya sebut bodoh, terbakar dia mah. Bodoh bapak ni. Boom. Meletup tu boom. Sepai apa ya? Dia bahasa tu bodoh pula, dia bukan macam saya bodoh. Betul bahasa saya. Intonasi macam tu. Dia bapak ni bodoh. Boleh kan nak tiru tak apa nak pandai. Makan dalam pinggang. Ustaz tu lah. Makan dalam pinggang. Sepanjang. Dok geng-geng. Dia cakap macam tu lah. Nak tiru ingat tak lama tak tengok dia punya video lah. Tak boleh nak pandai tiru. Tengok sekali boleh tiru dah sekali. Kalau ikut. Nak sebut apa? Ada sebut tu lah. Bapak ni bodoh. Dia kekek. Orang gelak Pasal tempat tu sebut bodoh tak jadi masalah. Tapi ada tempat ni bila kita sebut jadi masalah pula. Sikit itu sikit itu. Macam mana lebih kot tu? Cerita isteri tadi. Isteri saya tegur. Orang cakap ni kasar sangat. Gila lembut sikit. Memang aku cakap kasar pun. Memang kasar. Memang orang perempuan kan dia ada sensitivity bahasa sikit. Nak tahu tu bila kahwin. Kita sembang dengan kawan biasalah kan. Orang lelaki kan. Bila kahwin, orang perempuan tak boleh rupanya. Dia ada bahasa dia. Kita kek sikit. Tengok mata merah. Diam, tak bercakap sehari. Diam. Pasal apa? Kita cakap macam tu pada dia kasar. Padahal kita, Allah, aku hari-hari bercakap dengan kawan-kawan aku tak ada apa-apa pun. Tak ada biasa bahasa muka pun. Biasa. Cakap macam tu. Pada dia tak boleh. Tambah kita tinggi, nada tinggi sikit kan. Dan biasa tu. Sehari. Ada orang perempuan tak apa, ada orang perempuan tak boleh kan. Sebab apa? Tak sama. Tu saya nak cerita apa? Isteri dia orang tu tak ambil peranan tu kan. Ya. Duk kata Wahabi. Dia orang pun tak ada hati perut tu. Diam. Tak tahulah saya buat andaian. Saja terfikir nak sebut hari tu pagi ni. Nak sebut masalah tu pagi ni. Saya tak bisa sebut benda tu. Sampai sebut bini dah. Tak ada pun nak usik-usik bini dah tu. Tapi nak kata bini dia takkan tak bercakap langsung. Orang rapat-rapat kawan-kawan dengan dia takkan tak bisa tegur. Doktor cakap macam ni macam tak berakhir. Tempat ni takwil, tempat ni tak takwil. Rupanya kalau ikut kaedah akliyah dia macam ni. Kalau pemimpin dia pun bengap, orang yang ikut dia bengap 2 kali lagi pada dia. Macam tu kot. Tapi kalau orang cerdik dia perhati dan biasanya dia akan tegur. Saya kata saya tak payah sebut orang lain. Kawan-kawan saya pun ada sebut. Tapi yang berani sebut saya ni orang rumah saya sebut. Abang cakap tu kasar sangat. Nak saya sebut misal. Ini memang dia sebut. Kalau dia dengar video begini, dia kata apa. Saya sebut misal. Kita ni kalau berjuang jalan Allah Ta'ala, mati berjuang agama Islam, mati ni mati syahid. Betul tak? Tapi kalau tak semayang, tambah pula berjuang kebangsaan, dapat dididik jadi tentera mengikut modul British. Semayang pakai idak seluar pendek. Itu perang lawan dengan komunis. Nak pertahan apa? Nak pertahan British. Mati ni bukan mati syahid.
Mati ni mati katak. Memang saya ngajak saya sebut itu. Dia dengar saya dong ngajak tu. Kata, abang cakap mati katak tu tak sedap sikit. Tu nak kata mati apa? Bagilah bahasa lembut sikit. Mati dia, mati tak elok ke, mati buruk ke. Mati katak ni nampak macam kasar sangat kan. Begitu, mati apa? Bagilah lembut sikit. Dah, mati katak lah. Kita dikatak lah. Mati tak semayang. Mati pertahan British. Memang lawan komunis. Tapi pertahan British. Yang lawan pun tak elok. Yang dia bela pun tak elok. Mati katak lah. Tapi kasar sangat. Tu isteri saya tegur gitu. Saya lembut juga lah lepas dia cakap itu. Tak berapa nak sebut sangat lah mati katak. Pasal ada orang sensitif. Ada orang sensitif. Bagi saya, sensitif apa? Aku nak bagi sedar. Sebut mati katak tu hanya jangan jadi katak. Kalau aku kata mati babi, ya ni nak. Sancan bahasa tu kadang-kadang bagi orang mati babi. Macam babi mampus tepi jalan. Babi tak ada nilai masa. Walaupun bila mati tu mati ke bumi apa? Ada orang usung siap lagu. Siap trompet lagi. Ada lagu kebangsaan dulu. Ten 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 ten. Tu lagu ada bendera Malaysia. Pergi kubur. Buat tugu lagi. Tugu tu lagi lah. Buat tugu. Patung berhala. Kasar. Kasar tak kasar. Betul tak saya cakap? Memanglah bahasa saya kasar. Betul tak saya cakap? Betul tu. Jadi mazhab musyabbihah ni batil. Yakni mazhab musyabbihah itu yang tak boleh pakai dua yang akhir itu. Mana dia ni? Dan yang pertama daripada mazhab ini batil, yakni mazhab musyabbihah itu yang tak boleh pakai. Siap. Berhenti dia kat situ. Dua yang akhir itu dinakalkan. Ni baca kitab ni lah. Yang tu yang wama ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Nafil ilmi. Cerita apa ni? Bak waqaf dan ibtidak. Nak berhenti mana? Nak mula mana? Berhenti macam lain, makna macam lain. Sambung makna macam lain. Saya sebut macam ni, saya tak ingat duk ngaji dulu kan. Tok Guru ajar apa? Bab waqaf ibtidak ni dia macam ayat saja nak baca kitab tu kan. Asal nak sebut musyabbihah tak betul. Dua yang belakang tu salaf dan khalaf betul-betul. Yang tak betul musyabbihah kan. Kalau baca tak kena nanti makna salah. Dia bandingan macam kita sebut saya makan roti bergali bawah rumah. Ini lah. Saya makan roti bergali bawah rumah. Apa maksud saya? Saya makan roti bergali bawah rumah. Lah. Itu baca terus macam tu lah. Apa maksud? Saya makan roti bergali. Saya makan tu saya duduk bawah rumah. Itu saya makan roti bergali bawah rumah. Tapi kalau saya makan roti bergali bawah rumah, ayat yang sama. Tapi baca tu macam tu. Saya makan roti bergali bawah rumah. Bergali buat apa punya pasal lah kan. Ini pun cerita ayat orang tua dulu. Pasal rumah orang dulu, orang duduk atas kan. Saya makan roti, menggali bawah rumah. Apa maksud dia? Saya makan roti, yang bawah rumah tu bukan kita yang nak makan roti tu. Menggali yang nak bawah rumah. Kalau saya makan roti menggali bawah rumah, kita makan roti menggali. Kita lah duduk bawah rumah tu, duduk makan roti tu. Boleh? Makna lain tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah je boleh takwil. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang pakar dalam ilmu pun tak takwil. Dia kata kami beriman aja. Tafwid. Itu di dalam menunjukkan tafwid. Tapi kalau baca jangan baca wasal. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi.
Tak ada boleh takwil Al-Quran ni melainkan Allah dan orang yang pakar dalam ilmu. Jadi siapa boleh takwil? Orang pakar dalam ilmu boleh takwil. Allah memang lah. Dia yang turun Quran, takkan dia tak boleh takwil. Tapi antara yang boleh siapa? Macam mana boleh faham satu ayat? Boleh ada prinsip takwil mengikut khalaf dan yaquluna amanna bihi mengikut tafwid, mengikut kaedah salaf tu. Ayat tu menunjukkan dua jalan yang betul tu, salaf dan khalaf tu. Macam mana boleh berbeza tu? Masalah waqaf dan ibtida'. Nak waqaf mana, nak ibtida' mana? Atau bahasa lain, masalah fasal dan wasal. Waqaf dan wasal. Fasal. Bahasa dalam balaghah disebut fasal dan wasal. Bahasa dalam tajwid dipanggil waqaf wal ibtida'. Ilmu tajwid dipanggil waqaf dan ibtida'. Wa ma ya'lamu ta'wilahu waqaf warasikhuna fil ilmi ibtida'. Ilmu balaghah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, itu dipanggil fasal, cerai. Ni ayat lain warasikhuna fil ilmi, ni dipanggil faslun, cerai. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi, yang ni dipanggil wasal. Lain ilmu, lain istilah. Ilmu balaghah dipanggil fasal dan wasal. Dalam ilmu tajwid dia dipanggil waqaf wal ibtida'. Satu jumpa Quran waqaf dan ibtida'. Tuan-tuan takkan jumpa Quran bab tajwid, Quran fasal dan wasal. Takkan jumpa. Pasal tu istilah tajwid. Kalau tuan-tuan tengok ada Quran tulis Quran fasal wal wasal. Itu kitab balaghah. Confirmnya kitab balaghah. Sikit ke sana. Cerita apa? Cerita masalah fasal wasal teringat, dan ni kita nak baca kitab ni. Kalau baca wasal, tengok. Mazhab ini batil. Yakni mazhab musyabbihah itu yang tak boleh pakai dua yang akhir itu. Musyabbihah pun batil. Lepas tu yang tak boleh pakai dua yang akhir itu pun tak boleh pakai. Oh tu hak mana boleh pakai? Yang nak buat bengak gitu. Baca lagi betul wakaf dah. Tu sebab tu saya sebut tu. Jadi mazhab ini batil. Jadi mazhab musyabbihah itu yang tak boleh pakai. Siap saya tu. Wakaf itu ibtida'. Dua yang akhir itu kata dia dinakalkan daripada puak sahabat. Sahabat Nabi SAW. Dan lagi pula dinakalkan mazhab yang tiga ini. Baik. Dua lagi tu kata dia dinakal daripada sahabat. Tu yang saya sebut tu apa dia? Kaedah khalaf khasnya. Maksud khalaf tu yang selalu orang bertikai. Bab khalaf ni dah ada seawal zaman Nabi. Dah ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Pasal yang ajar tu Nabi. Yang membenarkan takwil tu Quran dengan kaedah waqaf wal ibtida' tadi saya sebut tu. Rasulullah pun doakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wila. Rasulullah yang doakan anak menakan dia, sepupu dia. Pasal Al-Abbas adalah pak menakan Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah doakan Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wila. Dan dengan wasal tu baca Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi, dan orang yang pakar dalam bab ilmu. Jadi kebenaran dan kelulusan untuk boleh takwil ni bukan khalaf. Bukan maksudnya 300 tahun dulu, bukan. Bahasa khalaf, tapi dah ada seawal zaman Nabi. Dah ada dalam Quran. Dah ada Rasulullah doakan. Sahabat, begitu ramai orang sahabat yang mentakwil ayat Quran. Jadi dia bukan benda baru. Cuma atas sebut khalaf, jumhur khalaf. Sebut salaf, jumhur salaf. Tu kita faham. Yang tu pun dah sebut dah semalam. Ada orang tak main semalam, dia melengung ya. Kan? Satu kuliah ni kalau putus dia ada ganggu sikit. Dia kena perhati sikit. Perhati tu bagus ya. Bagus ya. Oh, macam tu kah? Ikut online ke tak? Ikut online ke? Tengok gaya macam tak ikut online. Kalau ada ikut online dia muka lain sikit.
Cerita apa ni? Saya kena air muka, ngaji psikologi. Tengok muka ni, boleh kena air muka. Delay sikit. Baik. Dinakalkan daripada puak sahabat. Dan lagi pula dinakalkan mazhab yang ketiga ini daripada Sayyidina Ali. Mazhab ketiga ni apa dia pula? Bukan mazhab tiga, mazhab yang ketiga. Apa dia? Takwil tu. Mazhab takwil ni riwayat daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali takwil. Mungkin nama tu tak biasa dengar. Orang kata Sayyidina Ali dalam grup takwil Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Yang ni nama yang masyhur selalu sebut. Jadi pendapat takwil ni ramai sahabat. Tiga tu cukup dah menunjukkan ramai. Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ramai tak? Ramai. Cuma jumhur zaman tu dengan kaedah tafwid. Mai kita belakang ni jumhur ulama ikut kaedah takwil. Mai puak bengap ni musyabbihah. Tu masalah dia. Bukan salaf. Bukan salaf. Jumpa depan ni memang pengarang kita dia nak empuk tu betul. Dia sebut. Dia empuk tahu nak. Saya tukang empuk kuat lagi ya. Dia empuk dah bagi sekali. Saya lompat saya bagi sekali lagi. Puff. Saya tukang baca saya empuk. Pengarang ni nanti kita jumpa ke depan dia pergi tikam dah Wahabi ni. Saya tolong robek. Gitu. Wahabi tu. Dan riwayat daripada Ummu Salamah, maksudnya orang perempuan pun ada yang pakar-pakar dalam bab ni. Maksudnya apa? Rasikhuna fil ilmi, bukan saja orang lelaki tapi ada di kalangan orang perempuan. Memang para sahabiyah, maksudnya orang perempuan yang bermusahabah dengan Nabi SAW ni, mengaji, belajar, ada tahap sampai jadi pakar. Rasikhuna fil ilmi, perempuan tau, ya, perempuan tau. Jadi ahli ilmi ni bukan saja lelaki, perempuan ramai. Antara perempuan yang masyhur Sayyidatina Aisyah. Nisbah riwayat hadis, faqih dia, ilmu faraid dia, masya-Allah. Tempat rujukan sahabat. Maksudnya apa? Yang perempuan pun ada yang pakar. Ketua ngaji pondok tak seperti yang orang jantan pandai. Orang perempuan pun ada yang pandai. Orang muda-muda kan, tok-tok tak ada pandai kan? Ada pandai. Saya duduk pondok Fatih almarhum Tok Guru. Ada di kalangan tok-tok yang nak mengaji ni. Umur apa? 60, 70 dah. Ngaji nahu. Pandai nahu. Sampai orang panggil tok nahu. Budak-budak pondok tak faham, pergi jangan tanya dia. Ujurumiyah duduk kepala. Faslul al-mu'rabatut qismun. Qismani. Qismun yu'rabu bil hurufi wa qismun yu'rabu bil harakati. Ingat alamat i'rab. Ni jamak muzakkar salim dengan ni jamak muannas salain. Bunyi pun salain, salain. Ini orang gerik kan. Memang gerik pun duk perah. Tak faham dengar yang saya cerita. Muzakkar salim ni jamak taksir. Siap boleh kenal ni mufrad dia macam ni. Rajulun, rajulan ni rijal. Rijal ni jamak taksir. Pasal apa tak muzakkar salim? Jawab. Boleh muzakarah, boleh buat alaqah muzakarah. Tok nek mengaji boleh pandai nahu yang nak buat pasal. Kalau Wahabi ni dia sakit itu lah. Apa? Reti nak kelawat kelingan Wahabi. Wahabi ni. Bunyi hulu lah tak? Wahabi ni. Macam babi dia ni. Apa? Sesak. Najis. Mughalazah punya akidah. Kalau musyrikun pun innamal musyrikuna najas. Akidah dia najis. Puak ni mughalazah. Babi. Kasar kira. Orang hulu je ni lah bahasa dia. Kasar. Tapi kalau sama-sama hulu tak ada kasar. Tak ada kasar. Tuan-tuan kalau pergi, ada kawan-kawan saya duduk belah Kuala Salah. Kuala Salah ni belah Kedah ni. Siapa? Dia biasa pergi laut. Biasa pergi laut. Dia cakap dengan kita ni macam kita duduk sebarang bukit tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai pada mana ni? Sembang depan kita ni. Kalau telefon tu, kalau dia bercakap tu, kita dah bercakap orang tak tahu tu dengar tu. Ni. Apa? Nak pergi mana? Kalau ikut telefon ni, nak pergi mana?
Padan dah. Tak, dia cakap macam tu. Itu bahasa percakapan dia. Dia punya tune tu, volume tu, macam tu. Berapa kilo dapat ikan ni? Dia cakap macam tu. Tuan tahu pasal apa? Kalau kita dengar awak jekah macam tu. Pasal dia naik bot. Tangkap ikan. Duk karang bukat. Bunyi enjin tu. Dia cakap, kalau cakap pelan-pelan macam kita ni. Kalau dia cakap bisik-bisik itu, mampu tak dengar. Dia dah terlatih cakap kuat. Cakap slow pun jadi kuat. Cakap telefon tu, tak payah buka speaker, macam speaker. Kuatnya dia cakap. Nak cerita apa? Jadi manusia ni cara bahasa dia bercakap tu berbeza. Jadi maafkanlah saya orang kampung. Nak sebut macam tu lah. Pasal kita dah bisa cakap, saya nak tukar tune balik jadi macam orang KL, Kuala Lumpur tu tak boleh. Dulu memang KL. Tapi saya duduk Kuala Luar, duduk Kelah Hulu lama. Saya duduk KL daripada 1976, 86, 10 tahun ya. Betul pergi ngaji. 76, 86, betul? 76 saya darjah 2. Darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Darjah 1, darjah 2, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Betul? 10 tahun. 1986 saya SPM, 1987. Betul? Saya pergi mengaji. Saya pergi mengaji. Mengaji makan datuk. Betul tak duduk KL lah. Duduk makan datuk tak apa lagi. Bahasa hulu ke. Hulu, Hilir Perak. Tok Guru pun orang Hilir. Tu yang dapat bahasa Perak tu. Tak tahulah katanya. Awak pun lembut yang satu. Tok Guru lembut. Saya dulu lembut. Memang lembut pun duduk KL, bahasa KL lah kan. Saya tidak berpandangan demikian. Cakap memang saya cakap lu. Dah duduk sekolah kebangsaan ni macam cakap lah. Kalau ceramah pun duduk bahasa bila duduk Hilir Perak, cakap Hilir lah. Cik Tok Guru pun memang cakap Hilir. Dia ngajar gitu kan. Tak tahulah kita mika. Tak tahulah ate bunyi gitu. Itu duduk 4 tahun aja. 4 tahun. Lepas tu tahun 90, pum, Kelah Hulu. Habis vaksin tu, Pak Nawi. Tu 90 sampai Tok Guru meninggal. Sampai sekarang. Tahun 90 sampai 2020. Ni 21. Berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun Hulu Perak. Duduk Hulu. Kawan-kawan pula dengan korang Old Hulu. Tu bahasa Hulu. Habis bahasa bahasa mikir-mikir tu. Yang tu nampak lembut sikit bahasa mikir-mikir ni. Tak tahulah kan. Bunyi lembut sikit. Ini dah muha. Dia macam tu. Tak tu lah. Bodoh apa ni. Dia bunyi gitu. Bunyi hulu je. Kalau saya pergi belah hulu, saya cakap macam ni, dia masuk suka. Betul tak? Ustaz cakap supaya je kami boleh gang. Boleh gang. Kau ustaz orang KL kan? Duduk KL, dulu Kuala Lumpur lah ni, Kuala Luar. Kenal ustaz. Apa saya nak cerita ni? Cerita bahasa sikit, bahasa tu. Habis lagi bodoh apa semua masuk keluar. Jadi pendapat ketiga ni di kalangan sahabat, bahkan bukan di kalangan lelaki, bahkan di kalangan perempuan. Ummu Salamah pun radhiyallahu taala anhum. Kita lihatlah sendiri dalam kitab Irsyadul Fuhul, muka surat 176. Adalah mazhab musyabbihah itu tidak menyerah mereka itu puak-puak musyabbihah ni akan pengetahuan takwil tu. Pengetahuan ayat mutasyabihat tu kepada Allah Taala. Puak musyabbihah ni dia bukan serah makna pada Allah Taala. Bahkan dia memberikan makna dan dia berpegang makna zahir dengan tidak ada langsung apa-apa takwil sekalipun ijmali. Itu masalah dia. Ini yang dipanggil faham Quran secara zahir, faham Quran secara literal, faham Quran secara terjemahan word by word only. Ini masalah. Jadi dia pakai, dia tak serah ilmu ayat-ayat mutasyabihat ni
pengetahuan dalam ayat-ayat mutasyabihat ni, dia tak serah pada Allah Taala, bahkan dia memberikan makna dengan terjemahan zahir dan berpegang dengan zahir ayat. Ini masalah. Dengar elok. Apa masalah dia? Satu puak macam ni, kalau nak kelahi, saya ngaji kelahi macam kita dah sebut ni, kelahi satu. Antara kaedah kelahi apa dia? Bawa pergi kutip ayat-ayat Quran yang makna zahir tu, suruh dia bagi huraiannya. Macam mana? Antara sebut dalam Quran kan? Pasal ayat Quran ni dia kalau pegang makna zahir salah. Apa surah Kafir? Wajada syam fi ainin hamiyatin, ya. Nak himpun banyak, tapi satu antara contoh. Matahari terbenam dalam mata air panas. Cari tak? Nak sebut ke tak ayat Quran tu? Fi ainin hamiatin. Sebut tu. Fi ainin hamiatin. Ya tak? Ayat ajak-ajak mulut ni bercampur weh. Tazawaru an kafihim zatal yamini wa zatal shimal, kan? Kan tu. Tatlu'u, kan? Taghrubu fiha, taghrubu fi ainin hamiatin. Ini boy. Geram tak disebut. Nak kita nak sebut kaedah tu, jumpa lagi apa? Maghribu syamsi wajadaha. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin, kan? Taghrubu fi ainin hamiatin. Ini cerita kisah Zulkarnain. Yasalunaka an Zulkarnain tu, antara cerita dia sampai satu tempat, hatta idza balagha baina saddaini wajada fiha apa? Qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Tapi dia sebut tempat yang dia pergi itu, matahari dekat nak terbenam, dia tengok matahari ini taghrubu fi ainin hamiatin. Matahari terbenam dalam ainin hamiatin, mata air panas. Matahari terbenam dalam mata air panas. Zahir ayat Quran mana macam tu? Taghrubu fi ainin hamiatin, terbenam dalam mata air panas. Air panas? Kan ada mata air panas tu. Dia nampak matahari terbenam dalam mata air panas. Kalau puak Zahiriyah ni dia faham macam mana? Wahabi faham macam mana? Agak dia takwil tak takwil? Nak cerita situ lah. Banyak ayat Quran tempat-tempat macam tu. Cuma orang tak kerti, dia tak tahu nak petikai tu apa. Ini antaranya. Dapati terbenam dalam kolam air panas. Mata air panas. Matahari punya besar tu boleh masuk dalam mata air panas. Kalau faham zahir tu, matahari besar ke kecil? Matahari besar ke kecil? Kecil. Lagi besar pada bumi ke? Apa bumi besar pada matahari? Mana hang tahu, hang nampak kecil yang merempet. Matahari boleh masuk dalam kolam air panas? Boleh masuk. Bola boleh masuk dalam air panas. Kalau kaedah kita, ulama takwil, apa maksud matahari terbenam dalam kolam air panas? Matahari terbenam dalam kolam air panas pada pandangan mata. Bukan betul-betul matahari itu masuk dalam kolam air panas. Matahari masuk dalam kolam air panas itu mendidih, kering kontan, terbakar. Pasal matahari tak padam, ataupun terbalik, masuk dalam kolam air panas itu, apa jadi? Matahari pula padam masa masuk dalam air. Macam tu ke? Dah esok keluar balik. Jadi kena takwil ayat Quran tu. Puak bengap ni agak-agak macam mana? Dia pegang ayat Quran. Mesti kena takwil. Kalau tak nak faham macam mana?
Bagi ayat-ayat yang seumpama macam tu, lontar kat dia, tak bagi dia jawab. Takwil tu tafsir lah. Orang tu kata bengap dia ni. Bagus juga ayat tu. Dia tak takwil tapi dia tafsir. Takwil apa, tafsir dengan memalingkan makna asal kepada makna yang sepatutnya, atau istilah takwil. Takwil tu sebenarnya tafsir lah. Boleh? Takwil tu sebenarnya tafsir lah, beri huraian. Cuma dia tak panggil tafsir pasal dia tak memberi huraian yang semata-mata huraian makna asal, tapi huraian kepada makna yang lain paling daripada makna asal. Itulah tafsir bitakwil. Tafsir yang takwil. Ada tafsir yang tafsir. Boleh? Faham? Yang ni yang dia orang bengap, dia orang tak kerti nak menilai mana tafsir yang tafsir, mana tafsir yang takwil. Pada mereka, sopa apa kita duk cerita tu lah, duk kelahi kamu. Dapat pula tok guru dia mah bengap macam tu. Tu kata tok guru dia bengap, anak murid bengap 2 kali lagi. Lepas tu bahasa ulur ni kasar ni, sorry ya. Kalau dengan tu halangan sebab hidayat, lempar balik buruk bahasa saya tu kat saya. Tu ambillah hak jalan sebab hidayat tu. Yang buruk tu lempar saya. Ustaz ni memang tak boleh pakai kasar. Tang kasar tu lempar kat saya. Tapi hal saya sebut betul itu ambil. Saya tak boleh tukar bahasa jadi lembut ni, sorry. Minta maaf lah, ampun, minta maaf banyak-banyak lah. Saya tak boleh tukar bahasa. Pasal duk ulu lama sangat, 30 tahun. Kot nak tukar balik, saya kena duduk KL balik kot. Tapi duduk KL kan ni, dekat dengan kampung luat. Duduk dekat je lah. Bahasa KL teruk lagi tak? Oh, lagi usah-usah, dia orang usah kat aku. Dia usah pula. Lagi teruk, lagi tak faham. Dia kena duduk KL yang orang bangsawan. Bahasa tu standard lemah lembut. Marah pun macam mana? Tak baik kita buat macam tu. Semua tu salah. Ajaran ni sesat. Tidak mendapati SOP yang dikendaki oleh syarak. Saya duduk KL lama sikit, jumpa golongan bangsawan, saya nyum bahasa gitu, jangan pelik esok kalau saya duduk sana. Tapi kalau saya duduk ulu ni, terus dia kan dulu tengok dia ni lembut juga bercakap. Lah dia awak kasak lagi ya. Dah aku kawan dengan ulu-ulu. Apa cerita ni? Cerita bahasa sikit. Jadi mazhab Musyabbiah ni dia tak menyerah akan pengetahuan kepada Allah Ta'ala. Hanya selalu pakai zahir ayat itu. Maksud hanya selalu pakai ni, dia pakai selalu. Muka lah. Sampai kita dengar penjelasan kat dia orang ni, Allah yang kata muka. Takkan kita tak kata muka? Oh. Allah yang kata dia ada tangan. Bukan kita yang pandai kata tangan. Allah yang kata. Tak beriman dengan Al-Quran. Kufur tak? Wow. Berimannya dia. Kena bunyi gitu sikit. Astagfirullah. Dia pakai selalu. Seperti yang didatangkan dia, seperti kata dia istiwa mereka itu berkata dengan makna tetap. Itu makna pun dia ambil makna zahir. Apa makna istawa? Makna tetap. Tetap tu istiqrar. Maksud menetap tu duduk, tinggal, berada. Allah berada di atas. Dia mana tetap, duduk. Tu dan wajah dengan mana muka. Dan muka tu mukalah, muka lah, muka anggota. Demikianlah. Macam itulah tangan lah. Dua tangan lah. Banyak tangan lah. Yang tu dah menunjukkan tak betulnya pahaman lah. Pasal pegang zahir betul. Satu antara saya lagi dengan puan ni. Jadi Allah ada satu tangan ke, dua tangan ke, banyak tangan? Takkan Allah Ta'ala macam tu kot. Kalau Allah yang kata Allah ada satu tangan, ada dua tangan, ada banyak tangan, mana satu betul? Ya. Takkan macam tu kot. Kamu dengar ayat Quran, yadullah fawqa aydihim. Tu yad mufrad. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya asal maknanya. Biyadayni ya, buang nun. Pasal apa? Dia jadi mudhaf. Nun ketika jadi kalimah jadi mudhaf pada tasniah, idhafat pada yang mutakallim kena buang nun. Faham tak? Tu pun dia tak faham. Bukan kerti nahu.
Apa saya nak sebut? Khalaqtu bi yadai, itu dua tangan. Was-samaa'a banaina bi aidin, was-samaa'a banainaha bi aidin, aidin. Langit ni kata Allah Taala kami bina dengan tangan-tangan, dengan tangan-tangan, bi aidin, dengan tangan, banyak tangan. Mana satu betul? Allah satu tangan ke, dua tangan ke, banyak tangan ke? Sedangkan semua yang Quran apa makna? Gelepar dia mah. Lagi soalan itu. Allah kata satu tangan pun boleh, dua tangan boleh. Ada nak kata macam ni. Satu tangan pun boleh, dua tangan pun boleh, banyak tangan pun boleh. Kalau boleh, masih tak betul lagi akidah kamu. Allah Ta'ala kata satu tangan, dua tangan, banyak tangan. Mana akidah yang betul? Satu tangan ke, dua tangan ke, banyak tangannya? Dia kata semua betul. Kalau semua betul, saya nak bagi satu soalan. Kamu ni laki ke, perempuan ke, pondan ke? Ya. Semua betul. Jadi kau ada tiga jantina lah. Empat jantina lah. Pondan, dua jantan. Dua jantina. Laki punya satu lagi, perempuan punya satu lagi. Itu. Apa punya pahaman kau ni? Sengap. Kalau yang nak kelahi dengan saya tu, muka merah. Saya tak sebut lah sahabat kelahi dengan saya. Nak kena sebut tak? Kalau saya sebut. Boleh orang tahu. Tapi zaman ni zaman tak sebut. Tapi ada pula cabar, Ustaz sebut lah tengok. Aku tampak lagi. Kita sebut dia marah pula. Jadi dia pakai dengan makna itu. Demikianlah. Kan? Yang ni puak musyabbihah. Na'udzubillah. Adapun mazhab salaf, mereka itu daripada barang yang tak layak. Ada perkataan tinggal kan. Mereka itu tanzih, atau mereka itu tanzih daripada barang yang tak layak dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Ini salaf. Dan serah pengetahuannya kepada Allah Ta'ala. Ada tanzih perkataan tinggal tu. Mereka ni tanzih daripada barang yang tak layak daripada dengan dia, dengan Allah Ta'ala, dan serahkan pengetahuannya, pengetahuan mutasyabihat ni kepada Allah Ta'ala. Yani apa maksud serah makna pada Allah Ta'ala? Tak pakai makna zahir, takwil ijmali dahulu daripada serah itu. Sebelum serah, dia takwil dulu. Apa dia? Dia mesti ada makna, tapi itu bukan makna dia. Apa makna dia? Wallahu alam. Jadi sebelum wallahu alam tu, sebelum serah ke Allah Ta'ala tu, dia ada makna, tapi itu bukan makna dia. Takwil dulu. Takwil tu dipanggil takwil ijmali. Jadi salaf takwil sebenarnya. Takwil ijmali. Takwil itulah tafsir tu. Itulah tafsir dia. Apa? Tafsiruha qiraatuha. Tafsiruha amirruha kama ja'at. Tafsir ayat-ayat mutasyabihat ni apa? Baca je. Lalukan saja. Apa makna? Dia masih ada makna. Itu kan makna dia? Bukan. Apa makna dia? Wallahu alam. Ni salaf. Ni original salaf. Absolutely salaf kalau macam ni. Maka pada lafaz istiwa itu, baik, kata salaf kata tertinggi itu maklum kerana disebut akan dia. Memang kataan istiwa tu tertinggi maklum, disebut akan dia dalam Quran. Bahasa kita duk pakai terjemah Melayu punya version ni, disebut bersemayam. Bersemayam itu maklum, disebut akan dia dalam Quran tu pun. Bersemayam tu terjemah sekali lalu. Tertinggi tu pun terjemah antara makna yang ada pada istawa tu. Istiwa atau istawa. Istiwa masdar, istawa fi'il. Tetapi bukan dengan makna duduk. Pasal apa? Tanzih dulu pada orang Ta'ala. Bukan makna duduk, bukan makna tetap, bukan makna atas. Atas dengan makna pihak, dengan makna makanah, dengan makna tempat. Dan tidak kita mengetahui akan hakikat tertinggi itu. Macam mana maksud tertinggi itu? Wallahu alam. Allah Ta'ala jualah yang mengetahuinya. Maka lafaz tetapi bukan dengan makna duduk itu ialah dikatakan takwil ijmali. Maka kata dia lafaz yang ada satu, lafaz tu dipakai tapi bukan dengan makna duduk. Jadi istawa dipakai, wajhu dipakai, yadu dipakai, ayun dipakai, aidi dipakai,
yadayya, dipakai semua kalimah tu dipakai pasal Quran. Subut ayat Quran tu, tak boleh nafi. Nafi Quran dia kufur. Mesti kata ayat Quran, subut. Lafaz tu dipakai. Tetapi bukan dengan makna, kalau istawa bukan makna duduk, bukan makna tetap, bukan makna bersila. Makna dengan makna zahir gitu tak pakai. Jadi bukan dengan makna duduk. Ini ialah, yang inilah dikatakan takwil ijmali. Maka jadilah takwil ijmali itu berlaku pada salaf dan khalaf. Salaf dan khalaf dua-dua ada takwil ijmali. Tidak selisih antara keduanya. Satu, salaf dan khalaf tak ada selisih langsung. Semalam ada saya disebut, kalau ada orang ni walaupun nama hebat-hebat, nama Maulana ke apa ke, doktor ke apa, profesor ke, doktor pun doktor falsafah, tapi dia kata tak boleh falsafah. Dengar nak sebut Allah tak ada pergi betul sikit. Cerita tentang mana? Tentang kata salaf dan khalaf tak ada khilaf dari sudut mentakwil ijmali. Tak ada khilaf langsung. Pasal dua-dua takwil ijmali. Maksudnya makna asal bukan dia. Cuma khalaf ada takwil tafsili. Salaf takwil ijmali. Semestinya ada ijmali pada khalaf. Jadi tak ada khilaf tu. Asal nak sebut, walaupun ada orang pangkat tinggi nama Maulana apa, dia kata apa? Salaf Allah tak arash. Khalaf Allah tak ada tempat. Dua-dua betul. Jangan. Ini penyelewengan maklumat. Ini fakta palsu. Tak mana palsu? Dia kata salaf kata Allah tak arash, khalaf kata Allah tak bertempat. Dua-dua ni betul, salaf dan khalaf. Ayat dua-dua betul, salaf dan khalaf tu betul. Tapi menghuraikan salaf kata Allah tak arash, itu tak betul. Yang cakap macam tu Maulana. Ya. Ni Maulana tu sebut macam tu. Maulana ni daripada dulu perjuangan dia kata itu perjuangan dia. Sampai sekarang dia pelik kata dia, kenapa orang tak mau ikut? Saya dah susah payah kata dia nak mendamaikan antara salaf dan khalaf ni. Berapa tahun dah saya buat kerja dakwah kata dia. Saya nak mendamaikan, tapi dia orang ni degil kata dia. Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah. Dia yang degil. Dia yang tak faham tu dia kata kita degil. Kalau dia kata, dalam masa yang sama pula satu kuliah lain kadang kata dia, yang ni serah makna semua pada orang Taala, tak pakai, tak terjemah pun. Kata dia, yang ni salaf sahabat pula. Dia ada salaf sahabat, ada salaf tabi'in pula. Padahal mana ada salaf yang salaf original, salaf yang hurai macam dia hurai, mana ada. Jadi asal nak sebut salaf dan khalaf tidak ada khilaf tentang takwil ijmali semata-mata. Hanya selisih diberi takwil tafsili juga. Sebab tak sama salaf khalaf ni tentang tafsili saja. Maka nyatalah bagi kita bahawasanya bila dikatakan tidak takwil semata-mata, kalau kata tak takwil tu, maka ialah mazhab musyabihah. Kalau tak takwil langsung, sampai pertikaikan takwil, sampai mengatakan takwil ni diistilahkan golongan mu'attilah, golongan yang tak ada bagi makna apa-apa langsung, sampai dilabelkan mujassimah lah, apa tu, Jahmiyah. Dia labelkan Jahmiyah sesat. Dia kata kita takwil ni sesat, macam Jahmiyah, macam Yahudi dan Nasrani takwil ayat Quran, takwil kitab Taurat dan Injil pulau. Perempuan ni tak takwil semata-mata, ni musyabihah, ni Wahabi yang gila babi tu. Bahasa kasar tu minta maaf. Dan bila dikatakan takwil ijmali juga, kalau kata takwil ijmali, kalau ijmali saja, maka ialah mazhab salaf. Dan bila dikatakan takwil tafsili, yakni dengan menentukan tujuan-tujuan makna satu-satu, yad mana kuasa antaranya. Kalau kata biyadai, mana kudrah wa iradah, yad dengan mana kudrah. Seperti kata dia merentah pada istiwa, istawa dengan mana istaula, dengan mana merentah.
Ataupun istawa dengan mana ista'la. Ista'la dengan mana ista'la makanah, bukan makaniyah. Dan zat pada wajah diistilahkan mana zat. Indah. Maka yang ni adalah mazhab khalaf yang takwil tafsili. Siap. Mudah-mudahan boleh faham tu. Tak ada mutalaah balik, tengok balik, semak balik apa ulama-ulama kita sebut. Mudah-mudahan dicerahkan nanti kita, dibetulkan pemikiran kita, dibetulkan, diluruskan akidah kita, pahaman kita bahawa Ta'ala, tanzih Allah Ta'ala apa yang tak sepatutnya, yang dinisbah pada Allah Ta'ala perkara pula nisbah dengan makhluk boleh menyebabkan jadi sesat, boleh jatuh pada kufur pula, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita akidah yang betul ini. Jalan nak pelihara tu macam mana? Ngaji, dengar elok, faham elok, kalau ada salah taubat, tak ada jalan lain. Kalau tak cerita ke orang pun satu hal. Cuma kalau hang pernah mengajak cerita hal tak betul, hang kena taubat, hang kena cerita balik hang betul, bagi semua pengikut hang taubat. Itu masalah jadi mengajar tak betul. Baik jadi orang awam bodoh, tak pernah mengajar, tersilap, taubat seorang apa betul. Tapi kalau dah mengajar, orang jadi sesat barat dengan sebab dia, macam mana? Wajib dia cerita apa yang sesat tu. Tambah pula dia mengaku dia nak taubat balik. Taubatlah betul-betul. Bagi semua pengikut dia taubat. Mudah-mudahan ditunjukkan jalan yang sebenar, boleh dapat hidayah. Amin. InsyaAllah sambung kita pendeknya takwil itu. Okay. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علينا معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علينا معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علينا